A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan terus membincangkan lagi bahagian penilaian bidang fiqh pelajaran ke-13 isu-isu dalam perkahwinan, muka surat 136 buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Soalan pertama, apakah maksud istilah berikut beserta hukum? Pertama, talak, fasakh, khulu', li'an, iddah, rujuk, nusyuz, poligami, hadonah, dan anak angkat. Jadi pelajar perlu memberikan maksud dari segi istilah secara lengkap berdasarkan buku teks dan juga hukum. Jadi kita lihat jawapannya satu persatu. Intro kepada jawapan. Okey, nombor 1, maksud talak. Pembubaran perkahwinan oleh suami. Dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Okey, ada 2 poin di sini digabungkan menjadikan satu perkataan yang membawa maksud talak. Hukum talak adalah harus. Kemudian seterusnya fasakh. Maksud fasakh, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Hukum fasakh, harus isteri memohon fasakh. Okey, seterusnya kita lihat maksud khulu'. Maksud khulu', pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Hukum khulu' adalah harus. Okey, seterusnya li'an. Maksud li'an, lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Hukum li'an wajib untuk mengelakkan suami daripada hukuman qazaf. Okey, jawapan ni dan jawapan untuk maksud li'an ni, hukum dan maksud daripada buku teks Pendidikan Islam. Okey, seterusnya iddah. Maksud bagi iddah iaitu tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Kemudian pelajar sekalian, kita lihat hukum. Apa hukum iddah? Hukum iddah adalah wajib. Wajib dilalui oleh isteri selepas kematian suami, selepas pembubaran perkahwinan. Yang ni ada atau, jadi kita boleh guna mana-mana lah. Selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Seterusnya maksud rujuk. Okey, yang ni rujuk ialah hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Okey, menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan. Pelajar perlu hafal dan kalau boleh faham. Jika kita hafal saja kita tak faham, kita tak boleh membezakan apa talak, apa fasakh, apa dia khulu', apa dia li'an. Okey. Kemudian hukum rujuk ini adalah harus.
Okey, selesai untuk yang keenam. Seterusnya nusyuz. Baik, apakah maksud nusyuz? Keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Okey, hukum nusyuz adalah haram. Okey, seterusnya poligami. Maksud poligami, amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Hukum poligami adalah harus. Okey, seterusnya hadonah. Maksud hadonah, penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Okey, penjagaan kanak-kanak. Maksud hadonah. Hukum hadonah adalah wajib. Okey, seterusnya anak angkat. Maksud anak angkat, anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri, tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Okey, ini maksud lengkap anak angkat. Hukum anak angkat adalah harus. Okey, kita telah selesai untuk menjawab maksud daripada segi istilah dan juga hukum bagi ke-10 bagi semua sekali, bermula daripada talak, fasakh, khulu', li'an, iddah sehinggalah kepada anak angkat. Okey, selesai soalan pertama. Okey, soalan yang kedua. Terangkan. 2. Okey, terangkan perlu memberi isi dan huraian. Implikasi. Implikasi kesan. Perkahwinan yang tidak mengikut syariat dan undang-undang Islam. Okey, jawapan. 2 implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat dan undang-undang Islam. Okey, pertama, isteri tidak mempunyai dokumen yang sah untuk membuat sebarang tuntutan isi seperti hadonah dan harta pusaka jika berlaku kematian suami. Ini huraian. Okey, kemudian yang kedua, pelajar sekalian, kesukaran mendaftarkan kelahiran anak. Isi untuk mendapatkan sijil kelahiran. Okey, ini huraian. Okey, selesai 2 implikasi tersebut. Seterusnya soalan yang terakhir. Yang ketiga. Soalan kehebat. Stimulus. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menganggarkan kira-kira 70% pernikahan yang menggunakan khidmat sindiket nikah ekspres tidak patuh syariah. Okey, sumber dipetik dan diubah sesuai daripada Berita Harian online 14 April 2019. Berdasarkan pernyataan di atas, ada 2 soalan. Yang saya faham di sini, mengikut pengetahuan saya, 2 soalan ini kita masukkan saja satu jawapan untuk menjawab kedua-dua persoalan ini dalam satu jawapan kehebat. Jadi pelajar boleh semak di ruangan komen di bawah jika ada perubahan ataupun pembetulan daripada saya. Okey, jadi kita jawab dulu. Satu jawapan menjawab kepada 2 persoalan ini kerana adanya satu stimulus sahaja.
Okey, soalan pertama. Apakah kemungkinan? Kemungkinan ni kita ramalkan. Tidak semestinya terjadi. Ia akan berlaku sekiranya perkara ini tidak dibendung. Okey, pernikahan yang menggunakan khidmat sindiket nikah ekspres yang tidak patuh syariat ni tadi. Kemudian yang kedua, cadangkan langkah. Bila langkah, kita bagi cara yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Dan cara ini tidak sebutkan individu, masyarakat, jadi kita sebut saja pihak yang berwajib. Baik, kita mulakan pada pandangan saya. Ataupun pelajar boleh terus kepada khidmat nikah ekspres ini. Ini cadangan jawapan. Akan semakin berleluasa. Isi. Okay, kita ramalkan dia akan semakin berleluasa. Kerana pasangan yang ingin berkahwin akan mengambil jalan singkat, kita menggunakan kerana ini sebagai huraian, tanpa mengetahui khidmat ini tidak mematuhi syariat Islam. Okey, huraian. Seterusnya kita masukkan langkah ini dalam huraian lengkap. Pihak yang berwajib perlu sentiasa. Jadi cara siapa? Pihak yang berwajib perlu sentiasa memberikan penerangan. Inilah cara yang tadi. Berkaitan dengan perkahwinan yang mematuhi hukum syarak bagi mengatasi masalah ini. Okey, bagi mengatasi masalah ini. Kita boleh ambil balik ayat di atas, tapi jangan ambil keseluruhan. Okey, keseluruhan nanti kita mengulang kembali ayat-ayat dalam soalan ini. Jadi di sini kita memberikan penerangan daripada huraian lengkap tadi. Memberikan penerangan berkaitan dengan perkahwinan, kemudian kita hurai bagi mengatasi masalah ini. Oleh itu, ini kesimpulan. Kita hendaklah sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Okey, ini kita bagi kesimpulan. Tadi huraian lengkap. Agar kehidupan lebih harmoni, okey? Sebab perkara ini berkaitan dengan pematuhan undang-undang negara. Kita letak dalam kesimpulan. Okey, selesai untuk jawapan soalan kebat. Jadi alhamdulillah kita telah selesai menjawab soalan pertama, soalan kedua dan soalan yang ketiga. Pelajar boleh menjawab latihan ini dalam buku latihan ataupun boleh mengulang kaji. Ya, boleh mengulang kaji untuk tajuk ini sebagai persediaan untuk ujian bertulis bagi SPM Pendidikan Islam. Untuk itu semoga berjaya dalam kehidupan pelajar sekalian, khusus dan SPM, umumnya kehidupan pelajar di dunia dan di akhirat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.